مكة يا مكة يا ماء الظمآن بوركتي في كل الأزمان في كل الأزمان يا مكة يا مكة يا ماء الظمآن بوركتي في كل الأزمان في كل الأزمان لما أتى بالبشرى هادينا أحيا النور أحيا الحق فينا زيدينا من فيضك زيدينا يا مكة يا نعم الأوطان يا نعم الأوطان يا مكة يا مكة يا ماء الظمآن بوركتي في كل الأزمان في كل الأزمان أفواجا أتينا مسلمين لبينا نداء الحق فينا حول البيت طفنا مؤمنين ودنونا من الركن اليماني الركن اليماني يا مكة يا مكة Bismillah, kami mulakan menyebut kalimah suci, membesarkan keagungan ilahi. Semoga tenang di hati, hanyalah mengingati Tuhan. Jiwa kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tenang. Bismillah, kami mulakan menyebut kalimah suci, membesarkan keagungan ilahi. Semoga tenang di hati, hanyalah mengingati Tuhan. Jiwa kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tenang.
sepatutnya dalam pukul 6.30 atau 6.45 tadi kita sepatutnya ada bergerak sebenarnya. Tapi oleh kerana menunggu ada jemaah yang kelewatan tu sikit. Tapi kita tak apalah. Kita insya-Allah kita akan teruskan program ziarah kita pada hari ini. Kan daripada Abdullah Ibn Zubair yang diriwayatkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatu fi masjidi hadha afdalun min alfi salatin fi ma siwahu min al-masjidi illa al-masjidil haram. Wa salatu fi masjidil haram afdalun min salati fi masjidi hadha mi'ata salatin." Jadi boleh faham tak? Tak faham? Masya Allah. Tinggal lagi dah saya. Ingatkan dah faham dah tadi. Dia tulis Arab dah Belum dikata. Jadi maksud hadis ni iaitu nak menggemarkan kita beribadat, membanyakkan amal ibadat di tanah haram ni. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kerana pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Yang tinggi sekali tu, puncak tu. Itulah Jabatus. Jabatus. Tapi kalau nak tengok macam mana gua dia, tengok gambar ada gua yang memuatkan sebanyak 2 orang saja di Jabatus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huwa habis oleh musyrikin Mekah." Oleh itu turunlah wahyu, turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah.
semasa Nabi hendak berhijrah daripada Makkah ke Madinah, maka di tempat inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar orang transit tempat dia berhenti kat sini. Di sinilah tempat bersembunyinya Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam surah sebut illa tansuru faqad nasarahullah. Sekiranya jika tak ada orang menolong Nabi sekalipun, faqad nasarahullah, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menolong Nabi. Di sini kita tengok bagaimana strategi Nabi bersembunyi daripada musyrikin Mekah, iaitu bersembunyi di Jabal Tur. Di sini apabila Nabi beserta Abu Bakar turun daripada rumah Abu Bakar pada hari Rabu malam Khamis, turun pada waktu malam dan sampai sebelum fajar. Di sinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar sembunyi selama 3 malam di Jabal Sur. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di sini ada beberapa orang sahabat, beberapa ihsan yang mulia yang mempertahankan, yang memperjuangkan agama. Jikalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar dapat dikesan, dapat ditangkap oleh oleh musyrikin Mekah, maka kita pada hari ini tidak dapat menghayati, tidak dapat melafaz kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kerana di sinilah tempat bermulanya Islam, tempat bermulanya gerakan Islam. Jika kita tengok di sini bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, begitu besarnya pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq, tatkala dia sampai di Jabal Sur, maka Abu Bakar As-Siddiq dulu yang tengok, yang perhati gua, sama ada ular ataupun kalajengking. Dan di sinilah Abu Bakar As-Siddiq dia sanggup menjaga Nabi sehingga kakinya, sehingga badannya dipatuk ular ataupun kalajengking sekalipun dia tidak menggerak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Abu Bakar As-Siddiq tahan kesakitannya sehingga peluhnya, sehingga air matanya bertitih di badan Nabi atau di muka Nabi. Di saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedar bahawa Abu Bakar As-Siddiq kena sengatan kalajengking dan ada juga mengatakan sengatan ular. Maka di sini jika kita tengok satu pengorbanan besar juga oleh Asma, iaitu anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bagaimana pengorbanan Asma? Pengorbanan Asma begitu besar sekali, walaupun dia ni seorang wanita, seorang yang sangat lemah, seorang dalam keadaan yang syarat mengandung, Asma sanggup mendaki bukit yang tinggi ini. Bukit ini kalau kita naik, kalau orang muda macam saya biasa ni, dalam 1 jam setengah. Lebih si buruk tangga, 1 jam setengah. Sekarang ni ada anak tangga. Dulu macam mana dengan bukit, dengan batunya yang tidak ada apanya. Pengorbanan Asma begitu besar sekali untuk memperjuangkan Islam, untuk mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Sehingga pada hari ini kita dapat menyaksikan, kita dapat melafazkan, kita dapat merasakan kenikmatan Islam. Kita tengok begitu besarnya Asma dengan syarat mengandung dan sanggup lagi dia menghantar makanan tiap hari, tiap jam malam kepada ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita lihat di sini juga bagaimana seorang Abu Bakar melantik Amir bin Fuhairah untuk mengembala kambing di sekeliling Jabal Sur. Untuk apa nak Amir bin Fuhairah mengembala kambing? Untuk antara sebabnya untuk nak bagi minum susu kambing pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka itulah bagi sekitar lalu kisah sejarah dalam ringkas apa yang berlaku di Jabal Sur. Sekiranya jika kita berhati, kita menghayati perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar amat besar sekali. Sehinggalah sampai 3 malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar dengan keadaan gelap, dengan keadaan letih, dengan keadaan kecaman daripada musyrikin Mekah, tapi dengan semangat Islam, dengan roh Islam yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar, sehingga tertegaknya Islam pada hari ini. Apa yang intipati yang kita boleh ambil pada pagi ini ialah, walau apa keadaan cabaran sekalipun, walau apa dugaan sekalipun, kita seorang Islam, kita seorang Muslim mesti tegakkan Islam. Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Segala hukum, segala
mahkamah, segala apa majlis sekalipun mesti di bawah Islam. Bukan pemerintah di atas Islam. Itulah keindahan Islam. Selagi mana hai di kandung badan, selagi mana kaki kita masih mampu melangkah, selagi itulah kita mesti memperjuangkan dinul Islam, memperjuangkan agama Islam. Jika kita tengok, jika dulu orang yang menentang Islam musyrik Mekah, tapi jika kita tengok keadaan sekarang ini, orang yang menentang orang Islam itu sendiri. Itulah kemerosotan akhlak kita pada akhir zaman ini. Moga Allah alaina insaniyat wada' sehingga akhir dengan perlinangan air mata kerana menyambut perjuangan, kerana menyambut insan yang paling mulia di muka bumi ini. Dengan itu mari sama-sama kita memperingati, kita menhayati sejarah-sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perjuangan Nabi, tanpa perjuangan para sahabat, kita pada hari ini tidak dapat mendekat Islam. Kita pada pagi ini tidak dapat menikmati ruh Islam. Kita sekadar selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجة وتبلغنا بها من أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا الله, kami hari ini seorang hamba-Mu yang sangat hina, yang sangat banyak berbuat dosa, yang sangat banyak membuat kemaksiatan. Kami pada sebelum ini ya Allah telah banyak buat kemungkaran padamu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami semua ini insan yang teramat dhaif ya Allah. Kami semua ini insan yang teramat hina ya Allah. Alhamdulillah, dengan lafaz syukur ya Allah, kamu menyambut kami ke sini, kamu menjemput kami ke tanah suci ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengakui segala kesilapan kami mengakui segala kejahilan kami mengakui segala apa yang kami tinggal sebelum ini ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Allahumma Rabbi ighfir lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkan segala dosa-dosa kami, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada yang baru ataupun yang lama ya Allah. Kau ampunkan segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kau ampunkan segala dosa anak-anak kami ya Allah. Kau ampunkan segala dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat kesemuanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kamu tidak merahmati kami, sekiranya kamu tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pada tempat yang sangat berkah ini ya Allah, kami menghayati perjuangan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu jadilah kami di antara golongan-golongan yang sangat rapat denganmu ya Allah, golongan-golongan yang memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma aghithna ya Rabb, aghithna ya Rabb, aghithna ya Rabb. Rahmatilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu saja kami memohon ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Kau ya Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma khtim lana bihaqqi yang menjadi majulah. Mukarramah ibu susunya Ali
Emas bagi para jemaah sekalian. Ya, siapa boleh jawab ni saya akan bagi hadiah. Ya, jawab dulu saya akan bagi hadiah. Dengar hadiah, dengar soalan ni dengan teliti. Ya, soalannya berbunyi, apakah motif dan tujuan utama kita dibawa ziarah ke tempat-tempat bersejarah dan manasik haji? 10 minit dari sekarang. Apakah tujuan dan motif utama kita dibawa ziarah ke tempat-tempat bersejarah dan ke tempat manasik haji? Siapa boleh bagi jawapan? Untuk mendalami bagaimana Rasulullah SAW zaman dahulu berhijrah. Satu jawapan. Duduk, terima kasih. Buat haji. Buat haji lagi. Motif dan tujuan kita tak lain dan tak bukan, ya, untuk menghayati, ya, untuk menghayati, ya, dan memperingati bagaimana pengorbanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam betapa susahnya dalam menegakkan Islam. Tepat dah tu. Dah ada calon ke? Tak ada calon lagi? Dah kira tepat dah jawapan yang sebab yang adik bagi tadi tu, ya. Untuk menghayati bagaimana pengorbanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membangunkan dan menegakkan agama Islam. Dan satu lagi jawapan dia diambil dari ayat suci Al-Quran, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dzakara Allah katsira." Ya. Tujuan dan motif utama kita dibawa ziarah ke tempat bersejarah dan ke tempat-tempat manasik haji ini tak lain dan tak bukan adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu tu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam tu adalah contoh ikutan yang elok. Contoh dan ikutan yang elok bagi mereka yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Ya.
itulah motif dan tujuan utama kita dibawa ke tempat-tempat bersejarah dan manasik haji. Ya. Jadi sekarang kita nak naik bukit tu makan masa hampir 1 jam lebih, mungkin hampir 2 jam. Ya. Tingginya bukit tu. Berapa ketinggian dia? Ketinggian dia mencecah pada 458 meter. Saya pernah mendaki bukit tu memakan masa hampir 2 jam. Hampir 2 jam makan masa. Jadi alhamdulillah lah. Maknanya orang kata kalau kita balik Malaysia, kita baca buku tentang sejarah Jabal kita, tuju ke Arafah ialah di apa? Siapa tahu? Padang Arafah mencatat peristiwa pertemuan pertama Adam dan Hawa. Setelah berpisah 40 tahun antara iblis dan syaitan durjana, Adam dicipta sedari tanah, Hawa pula dari tulang rusuknya. Ditiupkan roh supaya sempurna, itulah asal kejadian manusia. Adam dan Hawa, insan bertakwa, hidup bersama di dalam syurga. Segala rahmat Allah memberi, setiap nikmat Allah disyukuri. Iblis dan syaitan merasa iri, menggoda Hawa setiap hari. Termakan Hawa khuldi larangan, Allah melihat dengan kemurkaan. Adam dan Hawa terpisah akhirnya, hukuman Allah tak dapat disangga. Tercampak mereka ke dunia nyata, menangis keduanya menyesali diri. Bertahun lamanya mereka mencari, mengharap dan menanti agar berjumpa. Keseorangan Hawa tiada pembela, Adam merintih, hatinya sepi. Pintu taubat masih terbuka, doa mereka dikabulkannya. Bertemu akhirnya Adam dan Hawa di padang Arafah. Detik bermula di padang Arafah, detik bermula. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada,
agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadhu. Sabar dan tolak ansur mestilah ada, jangan berkasar dan merempuh manusia. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji, jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang Esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Tanah haram, jagalah pantang larangnya. Pergi haji, jangan macam orang membeli belah. Bila pulang, macam-macam yang dibawa, nampak sangat kita masih gila dunia. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amat mulia. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji, jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang Esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Dari rumah saya yang dipanggil Bukit Jiak, tempat saya belajar. Bukit Jiak, saya turun hari Tarwiyah, hari ke-8 tu, berjalan ke Mina. Berjalan kaki ke Mina, tidur di Mina, sempat main 5 waktu di Mina. Selepas subuh hari ke-9 saya jalan kaki, mari ke Arafah. Alhamdulillah lah, maknanya kekuatan tu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya memudahkan pekerjaan haji kita. Dan maksud hadis ya. Maksud hadis sabda Nabi SAW yang berbunyi Al-Hajju Arafatun. Apakah maksud dengan Al-Hajju Arafatun? Bermula haji itu Arafah. Apa yang kita faham dengan maksud hadis Nabi berkata Al-Hajju Arafatun? Bermula haji itu Arafah. Kita tak faham kalau ulama tak huraikan Kita faham maksud dia. Bermula haji itu Arafah. Apa dia maksud dia? Barang sesiapa tidak mendapat wukuf di Arafah, maka
luput hajinya pada tahun itu. Maknanya tak dapat haji. Kerana wukuf di Arafah ini adalah salah satu rukun. Rukun kau wajib. Ya? Betul? Ha. Salah satu rukun haji. Bermula daripada selepas waktu zuhur hari ke-9 hingga keluar fajar hari raya, hari ke-10 Zulhijjah, atau dipanggil juga hari raya, atau dipanggil juga hari nahar, ingat senang je, sebab benda ni kita baca semua lepas maya 5 waktu. Betul tak? Lepas tu pula di Arafah jugalah turunnya ayat pada tahun ke-10 daripada hijrah Nabi SAW, yang dikenali juga dengan tahun Hajjatul Wida'. Nabi hijrah pulang tahun Madinah, mari buat haji, selamat tinggal. Tu ayat macam mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Bila Nabi baca ayat ni kepada sahabat dia, salah seorang daripada sahabat dia, Abi Hurairah, yang dipanggil juga Mukthiri Nafil Hadis, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, salah seorang daripada sahabat yang dikira banyak meriwayatkan daripada hadis Nabi SAW menangis. Sahabat menangis bila Nabi baca Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Apa? Kenapa kan sahabat menangis? Sebab fikrah sahabat ni, pemikiran sahabat ni jauh menuju ke depan. Dia boleh baca dah, dia tahu dah bahawa Nabi akan wafat, Nabi akan meninggalkan dia. Sebab itulah dia menangis. Al-yawm syariat Nabi yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tu kepada Nabi Muhammad SAW dan diajar kepada kita. Tengok sebelah kanan kita. Kita masuk ke bumi Muzdalifah. Dipanggil juga Masy'aril Haram, ya. Tengok sebelah kanan kita. Sebelah kanan kita ni dia ada masjid Muzdalifah ni. Sekarang ni kita nampak, memang kita nampak dengan. Nanti musim haji, masjid ni kita tak akan nampak dah. 9 jalan, satu jalan tu 3 lain. Semuanya jam dengan kenderaan, jam dengan bas. Kita bayangkanlah, berjuta-juta manusia, berjuta-juta orang mengerjakan, menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengerjakan rukun Islam yang ke Al-Masy'aril Haram, iaitu Muzdalifah. Yang datang dari Yaman menuju ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Lalu Allah Ta'ala mengutuskan burung ababil membawa batu-batu dari neraka Kiswah nama unta Nabi. Jadi kita sambung, kita sambung sejarah. Mengerjakan haji basis Musa. Musa macam mana Musa? Musa dia malam dia jaga. Siang dia tidur. Macam lampu automatik. Lampu jalan automatik ni bila cerah dia mati. Bila malam maghrib dia nyala. Orang Arab pun lebih kurang macam itulah. Waktu asar baru sibuk sikit. Jadi di sini saya nak baca sikitlah tentang wasiat, wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hajjatul Wida', yang dia baca khutbah di kaki bukit Jabal Rahmah. Di sini ada beberapa wasiat
daripada pesanan pula, sila lihat sebelah kiri pula. Sebelah kiri kita. Siapa ada kamera boleh ambil gambar? Kemah di Musdalifah. Di sini kita akan lihat Jumrah dan Masjid Mina, ataupun lebih dikenali dengan Masjid Khif. Masjid Mina dan Masjid Khif. 5 tingkat sekarang ni. Nak naik ke tingkat kedua, 3, 4, 5 tu dia ada eskalator. Tangga bergerak. Belum siap lagi. Dalam pembinaan. Inilah dinamakan Mina Masjid Khif ataupun Masjid Mina. Boleh siapa nak ambil gambar, boleh ambil gambar. Itu hotel. Jadi para jemaah haji sekalian ni akan berjalan berjalan daripada kemah melalui tepi hotel Para jemaah haji Malaysia akan melalui tepi hotel untuk menuju ke Jumrah, untuk melontar Jumrah. Tu Masjid Mina. Masjid Mina ni ada kelebihan juga Maulana Ibn Abbas radhiyallahu anhu qulna fi Masjidil Khayf 70 nabiyan minhum Musa. Sebanyak 70 orang nabi dah semaya ni Masjid Mina, Masjid Khayf ni. Setengah daripadanya siapa? Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan di belakang masjid tu sebenarnya ada satu gua dulu. Dan di gua itulah Nabi menerima wahyu surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Surah Al-Fath dan ayat wal mursalati urfa. Kalau tak silap saya, surah ke-29 akhir juzuk ke-29. Wal mursalati urfa. Dua ayat tu turun di belakang Masjid Khif di dalam gua. Dulu ada gua dulu. Jadi sekarang ni kita menuju ke program seterusnya, menuju ke Ji'ranah. Ji'ranah ke Ji'ranah? Buku tu ni, kalau buku bahasa Malaysia dia tulis J.A. Ji'ranah dia. Kalau bahasa Jawi dia tulis J.Ain tapi tak ada baris. Kita nak baca macam mana tu? Wusta. Bagulah kita melontar Jumratul Aqabah. Jadi jarak antara Jumratul Ula dengan Jumratul Wusta lebih kurang 200 meter. 200 meter. Dan jarak antara Jumratul Wusta dengan Jumratul Aqabah lebih kurang 247 meter. Jadi maknanya 407 meter. 450 lah. Dekat setengah kilo. Dekat setengah kilo kita kena berjalan kaki dalam kawasan Jumrah sahaja. Pergi, balik kawasan Jumrah 500 hampir kilo. Hampir 1 kilometer. Dalam satu hari kita kena jalan dalam kawasan Jumrah saja. Tak kira daripada Jumrah ke kemah tempat kita tinggal. Maknanya sekurang-kurang dalam masa satu hari itu kita kena jalan 6 km atau 7 km lebih kurang. Jadi perbanyakkanlah minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah dalam masalah kita mengerjakan haji ni kita bergantung kepada sesama kita. Minta Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan pekerjaan kita, bagilah tubuh kita ni sihat, dapat mengerjakan haji dengan sempurna.
ke mana kita akan kutip batu kutip batu lontar di manakah area atau tempat yang kita akan mengukur batu untuk Dengan kebodohan dia. Macam mana? Dulu kerja orang memintal tali. Tali ya, tali. Dia pinta-pinta mana jadi comel lah. Lepas tu, bila Ji'ranah ni mari, dia ambil tali tu, tali yang sudah di... Lagi pula kisah Jin faham di antara kaum Ansar Madinah yang mengikuti Nabi SAW dalam memerangi kafir ni. Perselisihan faham antara kaum Ansar Madinah dan kaum Nabi SAW. Bila jadi gitu? Kaum Ansar untuk menerangkan keadaan sebenarnya. Mengatasi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memberi ilham kepada Nabi supaya meludah dengan satu ludah sahaja ke dalam perigi itu. Lalu air itu kembali bukan menjadi air perigi biasa, menjadi air perigi, air penawar. Jadi perigi itu sekarang ni tak boleh tengok dah. Dah dilikung. Masa saya mari hari itu boleh ambil air lagi. Alhamdulillah, boleh ambil air lagi. Tapi lah ni tak boleh dah. Dia tutup dulu. Dia pagar. Tak nampak dia pagar tinggi dah. Tak nampak dah. Tapi kalau kita nak tengok keluar tu boleh lah. Pagar tu, tengok pagar je lah. Tak apa dah, buat ubat. Macam kita gila kepada seorang perempuan lah. Kira siap, kita jalan. Tak boleh lama-lama sangat. kalau kita tinggal je Sebab ni 9.40 dah. Bagi mereka yang nak mengerjakan umrah ni, balik dia nak tawas air pula. Engkau digelar Muhammad Al-Amin kerana akhlakmu melembut hati, penuh hikmah, berkasih sayang, penuh
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar aman. Boleh masuk dalam gua tu. Gua di mana tempat Nabi menerima wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Ya? Dan di dalam gua itulah sebelum Nabi ya menerima wahyu yang pertama dan sebelum apa dia? Turunnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sentiasa beribadat di dalam gua tu dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya? Waktu beliau bersendirian dalam gua tu, tiba-tiba timbul seorang lelaki yang berpakaian warna putih. Timbul seorang lelaki yang berpakaian warna putih, lalu menyuruh kepadanya, ya Muhammad. Lalu
memperkenalkan dirinya kepada Nabi. Ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah ila hadhil ummah. Dia berkata kepada Nabi, lalu menyuruh Nabi membaca, Iqra ya Muhammad. Lalu Nabi menjawab dengan nada, ma ana biqari'in. Apa yang aku nak baca? Sebab Nabi ini dibangsakan kepada ummiyun, tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Nabi ini dibangsakan kepada ummiyun, tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Lalu Jibril berkata, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in. Apa yang aku nak baca? Aku tak tahu apa-apa. Lalu Jibril pun memeluk Nabi sehingga tidak bernafas. Selang beberapa minit, lalu dilepaskan Nabi itu dan Jibril pun berkata, Iqra ya Muhammad. Lalu Nabi pun, ma ana biqari'in. Aku tak tahu nak baca. Apa yang aku nak baca? Berlakulah peluk memeluk tu sebanyak 3 kali. Dan akhir sekali pelukan yang 3, lalu selepas Jibril melepaskan pelukan yang ketiga tu, lalu Jibril pun berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Selepas daripada Jibril membaca, lalu Jibril pun menghilangkan diri. Lalu Nabi pun berlari menuruni bukit menuju ke rumah istrinya yang bernama Khadijah. Khadijah. Saudagar. Seorang isteri Nabi yang paling kaya dah kira. Khadijah. Sampai di rumahnya, dia beritahu kepada dia, Zammiluni, Zammiluni. Selimuti olehmu akan daku, selimuti olehmu akan daku, selimuti olehmu akan daku. Kerana ketakutan. Lepas tu ada pula satu kisah. Satu kisah yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah ni dikenali dengan bapa kucing. Sebab dia memang suka dengan kucing. Nama dia bersalah-salah ulama. Nama dia lebih daripada 40 nama. Tapi yang masyhur sekali ialah Abdul Rahman nama dia. Abi Hurairah. Nabi yang tak nama dia Abi Hurairah tu bukan calang-calang. Nabi yang tak nama dia Abi Hurairah. Sebab dia suka sangat pelihara kucing. Siapa suka pelihara kucing boleh minta nama Abi Hurairah. Waktu Abi Hurairah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar ni. Tengok tu, mana seorang berpusu-pusu naik ke atas jabatan dalam 24 jam. 24 jam. Sentiasa ada orang naik ke atas jabatan. Sentiasa berebut-rebut untuk sembahyang sunat 2 rakaat dalam gua tempat Nabi bersembunyi. Bila kita duduk atas bukit tu, kita akan masuk gua tu dan gua tu akan ada satu lubang. Satu lubang tu, kita akan tengok lubang tu terus sampai ke Masjidil Haram. Lubang tu juga akan nampak Kaabah. Saya pernah naik sepatu, saya beritahu saya pernah naik. Biasa saya naik pagi. Saya naik selepas subuh, lepas tu malam. Lepas Isya saya naik. Lepas Isya saya naik, saya turun, boleh sembahyang subuh kat bawah lah. Lepas tu kalau pagi, biasa saya naik pagi pukul 11, pukul 10, pukul 11, saya turun. Boleh naik, insyaAllah boleh naik. Lepas haji lah, jangan sebelum haji. Kalau naik sebelum haji ni, takut ada masalah pula. Kita nak buat pekerjaan yang lebih besar lagi ni. InsyaAllah. Boleh? Okey. Kejap je, kita kisah sebuah sedikit je lah Sebuah sedikit kisah tentang Jabal Nur. Ataupun Jabal Nur, Bukit Nur. Gua tu dipanggil Gua Hira. Tempat menerima wahyu pertama, iaitu Iqra. Siapa-siapa nak ambil gambar, boleh ambil gambar. Siapa nak balik naik bas, boleh naik bas. Siapa nak balik jalan kaki, duduk sini lama-lama. Umrah. Umrah hari ini kepada umrah esok. Jadi maknanya umrah kepada satu umrah mengkifaratkan dosa di antara keduanya. Faham ya? Jadi maknanya kalau kita buat satu umrah, tak jadi umrah ilal umrah. Jadi maknanya kena ada 2 umrah atau 3 umrah atau 4 umrah atau lebih.
barulah boleh jadi umrah ilal umrah. Itulah kelebihan umrah. Jadi maknanya umrah kepada satu umrah yang lain, umrah hari ini kepada satu umrah esok, maknanya mengkifaratkan dosa antara hari ini dan antara dosa hari ini dan dosa yang umrah hari esok. Ya. Itulah salah satu daripada fadilat umrah ni ya. Jadi perbanyakkan umrah, ya. Perbanyakkan umrah. Kerana mengkifaratkan, menghapuskan dosa di antara keduanya. Ya, faham ya? Itu tambahan saya. Sekian wassalam. Boleh gambar? Sudah ambil gambar. Dirimu pembakar semangat perwira, rela berkorban demi agama. Kau jadi taruhan berjuta pemuda yang bahkan dinobat sebagai syuhada. Itulah janji pencipta yang esa. Engkaulah bidadari dalam syurga, bersemayam di mahligai bahagia. Anggun gayamu wahai seorang putri, indahnya wajah bermandi sedih, menjadi cermin tamsilankan diri untuk melakar satu wacana buatmu bernama wanita. Ainul Mardia, kau seharum kuntuman di taman syurga, menanti hadirnya seorang lelaki untuk menjadi bukti cinta sejati. Oh Tuhan, bisakah dicari di dunia ini seorang wanita bidadari, menghulurkan cinta setulus kasih. Pertemuan kita di suatu hari menitikan ukhuwah yang sejati. Bersyukur ku kehadrat ilahi di atas jalinan yang suci. Namun kini perpisahan yang terjadi, dugaan yang menimpa diri. Bersabarlah di atas suratan, ku tetap pergi jua. Kan ku utuskan